Baik ya, kita mulakan surah Al-Furqan ayat 23. Berbunyi waqadimna, mula dia. Waqadimna ya. Baik, kita mulakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Waqadimna, dan telah kami hadapkan ila kepada yang baru masuk ya, ayat 23 ya, Al-Furqan. Baik, saya ulang balik. Waqadimna, dan telah kami hadapkan ila kepada ma, apa yang amilu telah mengerjakan mereka min amalin, daripada amalan, faja'alnahu, maka telah kami jadikan akannya habaan, debu, mansura, yang berterbangan. Simak semula. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin, dan telah kami sediakan kepada apa yang telah mereka kerjakan daripada amalan. Faja'alnahu, maka telah kami jadikan akannya haba'am mansura, debu yang berterbangan. Artinya, kekufuran itu membatalkan amalan-amalan mereka, seperti kebaikan, sedekah, ya, silaturahim, dan berbagai-bagai pekerjaan yang dianggap sebagai membantu beri kemanusiaan dan berbagai-bagai lagi, semuanya tidak jadi pahala di sisi Allah. Ya, Allah katakan semua ibarat sebagai debu yang berterbangan. Kerana apa? Kerana diri yang beramal itu kafir. Kalau diri yang beramal itu beriman, ya, baik apa yang dikerjakannya, kebaikan, sedekah dan berbagainya, itu akan menjadi pahala buat dirinya. Ya. Tetapi ya, yang dimaksudkan di sini ialah diri yang beramal itu adalah kufur. Ya, bagaimana ya nak jadi pahala buat mereka? Tak ada. Ya. Itu Allah katakan haba'am mansura. Ya, ibarat debu yang berterbangan. Tak ada artinya. Terkadang ada juga orang-orang yang bukan Islam ni, jiwanya baik, suka menolong, suka membantu. Ya. Kalau nak ikutkan, kalau dia beriman lah, pendek kata pahala tak tahu macam mana banyaknya. Tapi kerana dia tidak beriman, jadi tidak ada artinya amal-amal itu di sisi Allah Ta'ala. Jadi dia ibaratkan sebagai debu yang berterbangan, atau menitiskan air di daun keladi, tak lekat. Baik, sambung lagi ayat yang ke-24. Ashabul jannah, penghuni syurga.
Yauma izin, pada hari itu, khairun, paling baik, mustaqarra, tempat ketetapan, wa ahsanu, dan sebaik-baik, maqila, tempat istirahat. Semak semula. Ashabul jannah yauma izin khairun mustaqarra wa ahsanu maqila. Penghuni-penghuni syurga pada hari itu paling baik mustaqarra, tempat ketetapannya. Atau kita bahasakan lain, tempat tinggalnya begitu baik, paling baik. Kemudian wa ahsanu maqila, dan sebaik-baik tempat istirahat. Ya, itulah ya ahli surga atau penghuni surga, mempunyai tempat kedudukan yang paling baik dan tempat kerehatan yang sebagus-bagusnya. Ayat yang ke-25. Wa yauma, dan pada hari, tasyaqqaqu, ia pecah belah, as-sama, oleh langit, bil ghamam, dengan mega, awan mega, wa nuzzila, dan telah diturunkan ia, al malaikatu, akan malaikat-malaikat, tanzila, sungguh-sungguh turun. Ini nak menunjukkan ya hari kiamat. Wa yauma tashaqqaqus sama, dan pada hari ia pecah belah oleh langit, bil ghamam, ya dengan mega. Mana mega tu awan dah. Ya. Pada masa itu langit pecah belah. Macam ibarat rumah kita punya siling ini retak. Dan retak tu tidak dibaiki, jatuh. Ya. Menghempap lantai. Jadi begitulah. Langit itu akan pecah belah dengan awan. Awan ni maknanya, atau mega ni, diterangkan katanya berwarna putih, macam kabut ataupun ya, kita sebut apa, kabus, ya, putih, menjadikan semuanya putih. Wa nuzzilal malaikah, dan telah diturunkan ia akan malaikat. Malaikat ni diturunkan, tanzila ni sebenar-benar turun daripada langit. Malaikat turun ya daripada langit, ya sebenar-benar turun atau sungguh-sungguh turun. Macam itulah bahasa tanzila, ya. Ini nak menerangkan ya hari kiamat. Lagi sambung ayat yang ke-26, al-mulku, kerajaan. Kalau malik, itu raja. Kalau mulk, itu makna kerajaan, ya. Surah Al-Mulk, surah kerajaan, ya. Kalau malik,
Itu mana raja. Malik, raja. Kalau panjang kan Malik, Malik. Ma tu panjang. Itu maknanya yang menguasai. Kalau jumpa Al-Mulk, itu makna kerajaan. Kerajaan, yauma izin pada hari itu, Al-Haq adalah benar. Lir-Rahman, bagi Tuhan yang Maha Pemurah. Wakana, dan adalah ia yauman, hari, alal kafirina, atas orang-orang yang kafir, asiro, penuh kesukaran. Baik. Al-mulku yauma izin, kerajaan pada hari itu, al-haq adalah benar. Mana kerajaan pada hari kiamat adalah benar lir-Rahman, bagi Tuhan yang Maha Pemurah. Di dunia, sana raja, sini raja. Ya, penuh dengan pemerintahan raja di sana sini. Di dunia. Ya, besok di akhirat, ya, kepunyaan Allah kerajaan itu pada hari itu. Ya. Jadi pada masa itu barulah tahu siapa-siapa yang menyembah selain Allah Ta'ala, beribadat kepada selain Allah Ta'ala, dia akan terbuka mata. Yang dulunya mereka pertahankan kepercayaan sesat itu, besok pada hari kiamat barulah dia tahu pemerintahan sebenar-benarnya ialah kepunyaan Tuhan yang Maha Pemurah. Wa kana yawman 'alal kafirina asira, dan adalah hari atas orang-orang yang kafir penuh kesukaran. Hari yang paling sukar ia buat orang-orang kafir pada hari itu. Ya. Tapi tidak sukar untuk orang yang beriman. Sebab orang beriman sudah diajar kepercayaannya bahawa adanya hari itu. Ya, hanya amal yang menentukan. Tapi orang kafir cukup dengan susah payah. Penuh dengan susah payah. Itu asiro. Ya. Baik. Sambung lagi ayat 27. Wa yauma, pada hari. Ada dan, ya. Dan pada hari. Wa yauma. Dan pada hari ya'addu, ia menggigit. Az-zalimu, oleh orang yang zalim. Ala yadaihi, atas dua tangannya. Yaqulu, ia berkata, ya laitani, wahai, alangkah baiknya jika aku. Saya ulang, ya laitani, wahai, alangkah baiknya jika aku.
Ada satu perkataan lagi, ya wailana. Ya wailana. Kalau wail, itu mana celaka. Ya wailana, wahai celakalah kami. Ya. Kalau ya laitana tak ada waw, itu maknanya, ya, wahai, alangkah baiknya jika aku. Macam tu. Ya. Ittakhaztu, telah mengambil aku. Ma'a Rasul, bersama Rasul. Sabila, akan jalan. Semak semula. Wa yawma ya'addu zalimu ala yadai. Dan pada hari ia menggigit oleh orang yang zalim atas dua tangannya. Ya. Ini bahasa macam ni kita tahulah. Ya. Biasa orang fras ke apa ke digigit tangan. Geram pun gigit tangan. Tak tahulah. Ya. Jadi satu kebiasaan macam tu. Bila geram je gigit tangan. Ya. Bila marah kadang pun ada yang gigit tangan. Ya. Jadi orang zalim besok, dia nak menunjukkan dia punya menyesalnya, dia menggigit dia jarinya. Dua tangannya tu makna jari dia lah. Ya. Dia menggigit, ya, dua tangannya. Mana dua jari lah tu. Ya. Menggigit jari-jarinya. Itu makna dua tangan. Yaqulu, ia berkata, ya laitani, wahai, ya alangkah baiknya jika aku ittakhaztu, telah mengambil aku ma'a rasuli sabila, bersama Rasul akan jalan. Apa maksudnya? Dia menyesal. Ya, kalaulah dulu kat dunia aku mengambil jalan, ya, aku mengambil jalan bersama Rasul. Maknanya ikut jalan Rasul bahasa kita. Kalaulah kat dunia dulu aku ikut jalan Rasul, tak adalah aku, ya, sukar macam ini. Kenapalah aku dulu di dunia tak mau mengambil atau tak nak mengikut jalan Rasul. Ini menyesal mereka. Kerana apa? Di dunia dulu mereka tidak mau, ya, mengambil sunnah Rasul atau jalan Rasul. Ya. Sunnah Rasul mereka ketepikan. Sunnah Rasul mereka bangkang. Sunnah Rasul mereka tak nak terima. Ya. Besok di akhirat, ya, termasuklah orang-orang yang kafir ini. Ya, mereka akan menyesal. Kerana, ya, Rasul dulu mereka jadikan musuh. Di akhirat barulah mereka nak menyesal. Ya. Baik, sambung lagi. Ayat 28, ya wailata. Ini wail. Ya, tadi lai. Nampak? Ini nak menerangkan, ayat nak menerangkan perbezaan. Cantik. Ya. Satu, ya laitani tadi. Di sini lawan dia. Ya wailata. Wahai celakalah. Ya. Wahai celakalah. Laitani. Ya, celakalah aku. Nanti. Satu ada wail, satu tak ada wail. Sorry. Ya wailata. Wahai celakalah. Ya. Ya wailata, wahai celakalah. Laitani. Ya, kiranya aku. Macam tu. Kiranya aku. Itu perbezaan. Satu ada waw, satu tak ada waw. Ya. Contohnya wailah. Ya, wail tu mana celaka. Satu lagi laita. Itu, ya, tak ada waw. Itu mana kiranya aku. Laitani macam tadi, ya laitani. Ya laitani tadi kita terjemahkan panjang. Ini kita terjemahkan pendek. Laitani, ya, kiranya aku. Macam tu. Lam tidak. Atahiz, aku mengambil. Pulana, si pulan. Khalila, sebagai teman.
Lakot demi sesungguhnya. Sambung ya, ayat 29. Lakot demi sesungguhnya. Adallani. Telah menyesatkan ia akan daku. Telah menyesatkan ia akan daku. Aniz zikri. Dari peringatan. Dalam bracket Al-Quran. Ba'da sesudah. Is di waktu. Ja'ani. Telah datang ia kepadaku. Wa kana dan adalah syaitan lil insan bagi manusia. Hazula. Yang menyesatkan. Baik, saya masuk mula. Ayat 28 dulu ya. Ya wailata. Wahai celakalah aku. Wahai celakalah. Laitani, kiranya aku. Lam attakhis, tidak aku mengambil. Fulana, si fulan khalila. Ya, sebagai sahabat. Maknanya, dia menyesal. Kerana di dunia dulu, mereka telah menjadikan ya si fulan itu sebagai sahabatnya. Si fulan itu, ya menyesatkan dia pun ikutlah. Ya. Sebab itu terkadang ya orang-orang ni ya mak bapak kadang tak dapat nak mendidik, tapi terkadang ya kawan-kawan, sahabat-sahabat. Kalau sahabat-sahabat itu ya betul jalannya, maka betul lah kita. Tapi kalau sahabat-sahabat itu ya sesat, ya maka dia akan menarik kita kepada kesesatan. Ya. Jadi itulah yang dikhawatiri. Ya, besok di akhirat kita menyesal kerana kita menjadikan si fulan itu sebagai sahabat, sebagai kawan. Ya, tapi kawan itu sudah menyesatkan. Dia dah mempelajari ajaran-ajaran sesat. Ya. Dan dia menarik kita untuk masuk ajarannya. Sehingga kita pun terpengaruh. Ya. Dan kita juga jadi orang-orang yang membela, yang membantu ajaran sesat itu. Di akhirat besok, inilah ceritanya. Ya, dia akan menyesal. Ya, kalau aku tak jadikan si fulan itu sebagai sahabat, tak adalah aku susah macam ni. Macam itulah bahasanya. Ya. Lakon adollani. Demi sesungguhnya telah menyesatkan ia akan daku anil zikri, dari peringatan. Peringatan di sini ialah Al-Quran. Sebab Al-Quran adalah Az-Zikri. Ya? Nama bagi Al-Quran adalah Az-Zikri. Jadi kita tak apa biasa dengan perkataan zikri. Ya, kita biasa dengan perkataan Quran. Jadi makna zikri di sini Quran. Jadi dia telah menyesatkan aku daripada Al-Quran ini. Ba'da isja'ani. Sesudah di waktu telah datang ia kepadaku. Mana petunjuk Quran tu dah sampai kepadanya. Ya, tapi si sahabat ini ia menyesatkan untuk meninggalkan Al-Quran. Engkau tak payahlah belajar Quran tu. Quran tu kulit je. Ya. Kita belajar batin dia. Mana isi. Kita punya pelajaran isi, bukan kulit. Macam tu. Jadi biasanya ya, ajaran-ajaran sesat ni
Ya, dia mendorong kepada ajaran-ajaran ya batiniah, bukan ajaran zahiriah. Jadi dipandang sebagai Quran ni sebagai kulit saja. Sembahyang tu kulit. Ya. Sembahyang itu kulit, puasa itu kulit. Macam itulah bahasanya. Jadi ya, dia belajar dah isinya. Maknanya isinya tak adalah baca Quran lagi. Tak adalah solat lagi. Ya. Solat main niat jelah. Ibaratnya macam tu. Kita pun dah terpengaruh, ya. Itu menyesal di akhirat besok macam itulah. Wa kana syaitan, dan adalah syaitan lil insani bagi manusia hazula yang menyesatkan. Ya, jadi sahabat manusia ni sudah bergelar kepada syaitan. Jadi perangai sahabat ni sudah perangai syaitan yang menyesatkan dia. Maka sesatlah dia daripada jalan sebenarnya. Ya, tergelincir dia daripada jalan Islam sebenarnya. Ya. Kalau sahabat dia kafir, ya, dia pun ikut kekafirannya. Ya. Akhirnya dia pun ikutlah jalan kekafirannya. Ya. Atau diibaratkan macam jodoh. Ya. Lelaki dia Kristian, dia ni Islam. Ya, kemudian si lelaki ni masuklah Islam kerana nak kahwin. Dah kahwin, ya, dia pun ya berhijrahlah, ya, daripada tempat kepada tempatnya, iaitu tempat yang dia beragama Kristian. Jadi si lelaki ini mengamalkan Kristian semula. Si isteri ini pun ikutlah ajaran suaminya, ya. Kerana sayang dengan suaminya, ikutlah ya ajaran suaminya, masuklah Kristian akhirnya, ya. Dan besok di akhirat dia akan menyesal kalau aku tak jadikan dia tu sebagai sahabat ke dalam hidupku, tak adalah aku sesat. Tu Khalilah tadi tu, ya. Ya laitani lam attakhis fulana Khalilah. Kalau aku tak jadikan teman hidupku tu, ya, sudah tentulah ya aku tidak sesat. Macam tu, ya. Mana itu dia punya tafsiran begitu umum, ya, bukan hanya sahabat, ya, sahabat biasa, tapi kadang ya yang dikatakan sahabat itu juga termasuk ya kita punya apa ni ikatan suami isteri, ya. Macam ada satu cerita, ya, ini di Subang Jaya ada cerita. Cina dia tu Cina masuk Cina tu ni dia dianggap mualaf lah. Tapi dia belajar, dia belajar, ya, jadi belajar Islam tu. Tapi dia berkahwin dengan orang Melayu. Orang Melayu ni pula, ya, pahaman dia, ya, pahaman macam itulah, pahaman tarekat. Ya, kalau gurunya si lelaki ni, kalau suami dia, kalau gurunya panggil pukul 12 malam, 12 malam suruh datang. Ya, pukul 2 malam, 2 malam pun datang. Ya, tapi si suami ni, ya, dia tidak mau solat, tak mau apa, tak ada solat lagi. Itu dikatakan yang solat ni kulit dia. Ya. Akhirnya, ya, si isteri ni, ya, dia pun bertanyalah kepada orang yang lebih arif, ya, bertanya dengan ajaran suami dia. Tapi dia tak nak ikut, dia ajak. Ni suami ajak tapi dia tak nak ikut. Ya. Akhirnya, ya, dia pun berpisah. Memang jelaslah, memang suami ini memang mengamalkan ajaran sesat Melayu kita, ya, mengamalkan ajaran sesat. Ya. Saya tak tahulah, dia belajar katanya ada di Seri Menanti, ya, di Seri Menanti, tapi tak tahu mana, saya pun tak dapat agak sebelah mana. Dia belajar kat situ, tarekat tu, ya. Jadi, ya, akhirnya, ya, dia ada anak. Yang anak ni pula ikut ajaran bapa dia. Dia ikut ajaran bapa dia. Mak dia tetap berpisah. Jadi artinya mak dia menang lah. Ya, itulah jalan sebenarnya. Sebab besok di akhirat dia tidak akan menyesal. Macam tu. Taat kepada isteri ya, suami yang sesat macam tu, ya,
Kita pun jadi sesat, nak buat apa kita nak gadaikan iman. Jadi akhirnya dia menang lah. Dengan berpisah tu mana dia menang. Dia berjaya daripada ikatan kesesatan itu. Artinya di akhirat besok dia tak menyesal. Ini mu'alaf, nampak jalan. Ya. Kita bukan mu'alaf lagi. Ya. Yang tak mu'alaf yang sesat jalan. Yang mu'alaf pula yang betul jalan dia. Ya. Okey, kita tengok dulu tata bahasa dia. Ya. Tengok ayat yang akhir sekali. Ya. Iaitu perkataan hazula. Macam mana kita nak cari 3 huruf dia? Buka mic dia, siapa nak cakap. Hazula tu, khazula. Ayat yang akhir sekali tadi. Wa kana syaitanu lil insani khazula. Khazal lam. Lam. Khazalam. Okey, kita cari dalam kamus. Cari kha dulu. Jim ha kha. 84. Dah tidur malam ni mencari ni. Ya, dah siap dah dalam kelas. Ya. 84, jumpa tak? Perkataan khazalam, muka 84 sebelah kiri. Ya, sebelah kiri daripada bawah, baris yang ke-8 ke? 2, 4, 6, baris yang ke-8. Daripada bawah. Jumpa? Khazala yahzulu khazlan, membiarkan dan tak menolong. Maknanya syaitan itu sebenarnya dia tak akan tolong manusia. Kalau manusia tu dah terjerumus dalam azab Allah, dia lari. Dia tak akan tolong. Kalau di akhirat pun dia pun dah sama-sama sesat. Engkau tahu aku sesat, kenapa engkau ikut aku? Dia macam tu. Takkan tolong. Macam itulah bahasanya. Ya. Okey. Kita sekarang apa yang kita nak? Iaitu mudhari. Yahzulu. Kalau kita nak jadikan fi'il amar yahzulu, ingatkan ya. Zal dengan lam matikan. 2 huruf akhir tu. Yang akhir mati. Jadi bunyi apa? Zul. Bila zul, awalnya pun bunyi depan. Jadi, zul. Zul. Ya. Kemudian nahi dia la tahzul. La tahzul. Ya. Uhzul la tahzul. Ya. Kalau bunyi zul, zallam kita matikan zul. Awal bunyi depan ya. Mana-mana siapa yang tak faham lagi nak buat fi'il amar ni, dia tengok huruf akhir, dua yang akhir tu, 2 sebelum akhir, iaitu zal, huruf sebelum akhir. Bunyi kan zu. Bila zu, matikan dengan lam terus, zul. Bila bunyi depan, awalnya pun bunyi depan tambah alif. Zul. Zul. Jadi, ya, kalau di depan, awal depan ya. Kalau di atas, awal bawah. Zul. Tak ada. Kalau atas, zal, zal. Kalau bawah, zil, zil. Bawah dengan bawah. Atas dengan bawah. Depan dengan depan. Macam tu. Okey. Ulang sekali lagi. Perkataan tadi. Yahzulu, amarnya apa? Amarnya uhzul. Depan dengan depan. Uhzul. Nahinya la tahzul. Macam mana nak dapat nahi tu? Dia tengok mudhari'nya yah. Yah tu tukar tah. Tah. Jadi la tah.
Macam tu. La tahzul. Ya tu tukar jadi tah. Ya, la tahzul. Okey. Tengok bawahnya, bawah dia, tengok horiba, horiba. Ini bukan. Ya. Horiba betul. Horiba, jumpa tak? Bawah dia. Tengok bawah horiba robu. Jumpa? Okey, sekarang nak buat fi'il amar robu. Matikan ba dengan ro tu. Roba mati atas rob. Jadi bunyi rob lah. Matikan. Rob. Kemudian, ya, bila rob atas, awal bunyi apa? Awal bunyi bawah. Bunyi bawah fi'il amar. Rob. Rob. Ini nak biasakan ni. Tak pandai-pandai je ni. Susah nanti. Ya. Ya. Jadi kalau rob, rob. Apa dia? Rob. Fi'il amarnya. Kalau fi'il nahi, ya tu tukar jadi ta. Kalau ya bunyi ya. Kalau ta bunyi tah. La tah rob. Jadilah la tah rob. Itu fi'il nahi. Ya. Okey, tengok sebelah kanannya pula. Sebelah kanannya tengok atas sekali. Tengok atas sekali. Khotama yahtimu. Yahtimu. Khotman maknanya mengecap, menutup, menamatkan, ya. Okey, kita ambil mudhari' tu. Yahtimu. Kalau nak jadikan fi'il amar, matikan yang akhir apa tu? Yang akhir mati, tim. Bunyikan tim. Bila tim awalnya baris apa? Baris bawah. Baris bawah, ya. Jadi apa? Jadi bunyi apa bila bawah? Ya tu ke alif, jadi bunyi bawah. Tim. Tim. Tu fi'il amarnya. Tim. Ya. Jadi kalau nahinya, ya tu tukar jadi ta. Tah. La tah tim. Macam tu. La tah tim. Faham? Jangan asyik menulis, banyak tulis, tak faham-faham. Tak nak tulis, tengok je. Tak payah tulis. Ya. Tengok rajin menulis, tak faham-faham. Tak payah tulis. Ya. Tengok bawahnya lagi. Bawahnya kita bunyi perkataan hotana. Bawah. Tengok bawah. Hotana yahtinu. Tengok ke bawah, ya. Tengok bawah sampai jumpa perkataan dalam bracket. Dalam bracket hotana yahtinu. Pengkhianat. Ya. Pengkhianat pula. Penghitan. Ya. Penghitan. Okey. Sekarang kita ambil yahtinu. Yahtinu, kalau nak jadikan fi'il amar, matikan apa dulu? Nanti, matikan dulu. Nun. Tin. Tin. Kemudian awalnya, bunyi bawah juga. Ihtin. Okey, ihtin. Nahinya, ya jadi ta. La tahtin. Ya tu, ya tukar jadi ta, jadi tah. Tahtin. La tahtin. Ulang balik. Yahtinu, fi'il amarnya apa yahtinu? Dah senyap pula. Senyap, semua senyap. Macam mana ni, ya? Ihtin. Nahinya? La tahtin. Okey, ke bawah lagi. Bawah lagi. Hosyara yahsyuru. Makna beku, pekat. Tak kira apa maknanya. Kita nak ambil mudhari' ni, nak biasakan biar pandai. Yahsyuru. Kalau amarnya yahsyuru, syur. Sebab bunyi sur. Ujung tu sur. Jadi sur.
Depan dengan depan. Usur. Nahinya la tahsyur. Jadi ya tu tukar jadi ta, jadi tah. La tahsyur. Okey, ke bawah lagi sikit. Ya. Hojila. Yahjalu. Dengan makna malu. Ya. Jumpa tak ke bawah sikit yang dalam bracket? Hojila yahjalu. Okey. Kalau kita nak jadikan fi'il amar yahjalu, matikan apa? Lam. Lam tu mesti mati dengan jim. Jadi jal. Awalnya bunyi bawah. Jal. Jal. Kalau baris atas, awal bunyi apa? Bawah. Kalau baris depan, awal bunyi apa? Tak. Kalau baris depan, awal bunyi depan. Kalau baris bawah, awal bunyi apa? Bawah. Bunyi bawah. Ulang balik. Kalau baris atas, awal baris apa? Baris bawah. Kalau baris bawah, awal baris bawah. Kalau baris depan, awal baris depan. Ada tak baris atas awal? Tak ada. Jangan bunyikan baris atas awal. Jadi bunyikan depan dengan depan. Kalau bawah dengan bawah. Kalau atas dengan bawah. Macam tu. Ya. Okey. Kalau nak jadikan fi'il nahi. Fi'il nahi ikut saja yang ada ni. Ya tukar jadi ta. La tahjal. La tahjal. La tahjal. Okey. Tengok bawah lagi. Bawah sekali. Bawah baris yang keempat daripada bawah. Khodiro. Khodiro. Yahdiru. Khodaron. Mana lemah? Yahdiru. Baris apa yahdiru? Bawah. Bawah. Bila bawah di, awalnya pun bawah. Ya, macam tu. Jadi sekarang dal dengan ro mati bunyi apa? Dir. Dir. Jadi awalnya bunyi bawah. Ihdir. Ihdir. Nahinya apa? Tukar ya. Jadi ta. La tahdir. La tahdir. Ya. Okey, baik, balik yang ke atas pula sebelahnya. Atas baris yang ketiga. Baris ketiga hodasha. Hodasa yahdisu. Kita tak fikirkan makna, kita nak fikirkan boleh tak kita buat fi'il amar. Macam tu. Yahdisu, macam mana nak buat fi'il amar yahdisu? Ihdis. Sebab disu, dis. Ihdis. Nahinya la tahdis. Kan nampak tu? La tahdis. Tengok bawahnya pula. Hoda'a yahda'u. Baris tengah ni ada kadang atas, kadang bawah, kadang depan. Tak kira lah. Kita matikan je. Kalau bunyi atas, matikan atas. Da. Macam tu. Kalau bawah, dek. Macam tu. Ya. Okey, yahda'u. Kalau fi'il amarnya apa? Tak boleh. Itu nahi. Fi'il amar. Fi'il amar. Da. Apa? Sebab bunyi da. Jadi da. Awal bunyi atas. Kalau atas bunyi bawah. Jadi da. Fi'il amar, kita tukar fi'il amar, awal kita letak alif ya. Letak alif. Ya, jangan letak ya, letak alif. Jadi da. Macam tu. Ya. Kalau nahi, ya jadi ta. La tahda. Okey. Baik, bawah ke bawahnya lagi sikit. Tengok khodama yahdumu. Cuba cari. Khodama yahdumu. Macam mana nak buat fi'il amar yahdumu? Apa dia?
Uhdum. Boleh tak pandang saja boleh bunyi. Kalau panjang dia boleh bunyi, ya. Bunyi apa? Uhdum. Nahinya la tahdum. La tahdum. Ya. Baik, ke bawah lagi. Ya. Hozala yahzulu. Hozala yahzulu. Jumpa tak bawah ada bracket. Hozala yahzulu. Macam mana jadikan fi'il amar yahzulu? Pandang je dah boleh bunyi. Zul. Apa dia? Zul. Nahinya letak la. La tahzul. La tahzul. Ya. La tahzul. Baik, horiba. Horiba, bawah sekali baris yang keempat. Horiba yahrobu. Horiba yahrobu. Macam mana jadikan fi'il amar yahrobu? Ada lagi tu, yang keliru lagi tu. Kan bunyi roba tu rob. Kenapa lari kepada rib? Siapa yang lari ke rib tadi tu? Kan bunyi rob tu akhirnya. Rob. Jadi awalnya bunyi apa? Bunyi bawah. Rob. Rob. Nahinya? La tahrob. Okey, kita tengok muka surat 85 sebelah dia. Sampai jemu pun tak apa. Ada yang tak jemu-jemu, tak pandai-pandai tak jemu-jemu. Yang jemu tu tak apa. Teruskan, biar jemu. Ya. Baris yang sebelah kanan dulu, kita ambil atas, baris yang keempat. Horata yahrutu. Melubang, menebuk maknanya. Macam mana kalau yahrutu? Uhrut. Apa? Uhrut. Kalau nahi? La tahrut. La tahrut. Uhrut la tahrut. Baik, bawahnya horoja, keluar. Yahruju. Horoja yahruju. Kalau amarnya apa yahruju? Uhruj. Uhruj. Nahinya la tahruj. Ya. La tahruj. Uhruj la tahruj. Baik, tengok bawah lagi. Ya, bawah paling bawah. Horida. Jumpa tak horida? Tak paling bawah lah, atas sikit. Horida yahrodu. Macam mana fi'il amar dia? Ehrod. Ehrod. Nahinya la tahrod. Ya. La tahrod. Baik, bawah lagi. Yang baris ketiga daripada bawah. Khoroza. Yahruzu. Dengan makna melubang. Apa dia punya apa ni? Ya. Dia punya fi'il amar apa? Ruz. Nahinya la tahruz. Ya. Okey, sebelah kiri pula, atas sekali. Atas sekali. Horisa yahrosu. Kalau amar? Ihros. Nahi? La tahros. Bawahnya sikit. Horoso yahrusu. Amar? Uhrus.
Nahi. La tahrus. Bawahnya lagi. Khoroto yahrutu. Rut. Nahinya. La tahrut. Tengok bawahnya lagi. Bawa ke bawah. Khoro'a. Khoro'a yahro'u. Amar. Ihro. Nahi. Okey. Tengok bawah lagi. Khorifa yahrofu. Yahrofu. Amar. Ihrof. Nahi. Bawah sekali. Bawah sekali. Khoroko yahruku. Yahruku. Mengoyak. Yahruku. Amarnya apa? Uhruk. Nahi. La tahruk. Ya. Itu ya PL mudhari ya, jadi PL amar dan PL nahi. Jadi siapa-siapa yang tahu PL mudhari ya mesti tahu nak buat PL amar dan PL nahi. Kaedahnya macam tu. Ya, kalau bunyi atas, awalnya bunyi apa? Bawah. Kalau bunyi bawah, awalnya bawah. Kalau bunyi depan, awalnya depan. Jadi kalau depan, awal depan. Kalau atas, awal bawah. Kalau bawah, awal bawah. Tak susah pun. Ya. Itu pun makan masa 1 tahun. Ya. Ya. Tak. Taklah susah sangat. Ya. Tapi kadang makan masa juga sampai setahun. Ya. Yalah. Tinggal lagi ganti tahun je lah. Dia tak setahun tapi ganti tahun. Okey untuk yang akhir sekali muka surat 34. 34. Muka surat 34 ya, kita tengok perkataan daripada atas sekali, baris yang keempat ya. Bunyinya ba, kemudian zai, kemudian zai. Bazaza yabzizu. Bazaza yabzizu. Kalau amar yabzizu, apa bunyinya? Dah main reka-reka pula. Yang baris kanan atas, baris yang keempat. Baris yang keempat kanan. Bazaza yabzizu. Amarnya apa yabzizu? Lambatnya pula tadi dah okey dah tu. Dah masuk angin lagi dah. Ya? Depan ke bawah sini? Sini depan ke bawah? Dah tak nampak dah. Ya. Yabzi. Zi kan bunyi bawah. Jadi bunyi zis lah. Zis. Zis. Jadi awalnya bunyi bawah. Ibzis. Ya, ibzis. Ya. Susah kot nak bunyikan tu ya. Baik, tengok muka surat 35 pula. Yang sebelah bawah baris nombor 3. Baris nombor 3 ya, sebelah bawah. Muka surat 35 kanan. Satu lagi. Basara yabsuru. Cuba buat. Yabsuru. Amarnya apa?
Kalau depan bunyi depan. Tadi pandai yang bunyi depan dengan depan. Bila jumpa perkataan depan bunyi bawah. Apa bunyinya? Ubsur. Nahinya? La tabsur. Ya. Baik, ulang balik. Kalau depan bunyi apa? Depan. Kalau bawah bunyi? Bawah. Kalau atas bunyi? Bawah. Bila jumpa, tak tahu. Lupa lagi. Okey. Kita punya kuliah, kita sampai situ ya. Sampai ayat apa tadi? 39 ya. Untuk akan datang kita akan sambung lagi sampai ayat 44 ya. 44. Wa adallu sabila. Jumpa tak? Sampai ayat 44. Sabila ya. Okey, dalam ayat sabila ni untuk satu ya nak tengok ya. Sabila kita jumpa perkataan ya yaqiluna, jumpa tak? Yaqil ayat. Jumpa tak? Yaqiluna. Yaqiluna ini fi'il mudhari' jamak, tapi kita jangan sebut jamak dulu, kita sebut buang waw nun jadi yaqilu saja, mufrad. Yaqilu. Kalau jadikan fi'il amar yaqilu ni, macam mana fi'il amarnya? Bunyikan kaf lam tu matikan kil. Jadi bunyi bawah kil. Nahinya la ta'kil ya. Kalau yang tak faham lagi, jumpa minggu depan insya-Allah ya. Tambah setahun lagi ya. Baik, kita sudahi dengan doa. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin.